Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada sore hari ini kita bisa diberi kesempatan dan dipercayakan oleh Tuhan merayakan hari Natal tahun 2021. 感谢主，今天下午我们能够聚集在一起来庆祝圣诞节。 Walau masih dalam masa pandemi kali ini, tetapi Tuhan berilah kita sukacita, berikan kita damai sejahtera karena Dia lahir untuk menyelamatkan kita. 虽然我们还是在疫情当中，但是求主给我们仍然有好的心情，有充满快乐的心情，因为上帝已经赐下他的独生子给我们。 Tidak ada yang mengalahkan kasih Allah sekalipun pandemi. 没有一件事能够让我们阻挡我们与上帝的爱。 Karena Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. 因为我们的上帝是以马内利的上帝，上帝与我们同在。 Mari kita mempersiapkan hati kita, kita masuk di dalam hadirat Allah yang kudus. 我们大家来预备心，我们进入圣殿。 Amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan PPK nomor 39. Terpujilah namamu. 我们一起来唱，荣耀是主圣名。 荣耀是主圣名。 Hati kami penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur kepadamu. 我们的心充满快乐，感谢主。 Karena hari ini kami bisa bersama-sama Komisi Wanita dan Komisi Evergreen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. 因为今天我们姐妹团契长庆团契能够一起来庆祝圣诞， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主， Karena kami menerima anugerah keselamatan lewat lahir Yesus dan juga kematian Yesus di kayu salib hingga kami boleh selamat. 因我们已经领受了
主的救恩，借着你的独生爱子降世在人间，也借着主在十字架上的受死为我们所以能够得到这个永生的福分。 Terpujilah nama Tuhan Yesus. 感谢赞美主。 Kami sekali lagi Tuhan mau menyerahkan akan ibadah Natal kami pada hari ini. 我们要再次把今天的庆祝会， Walaupun di masa pandemi ini kami tetap mau bersuka cita karena keselamatan yang dari Tuhan. 虽然我们还是在疫情当中，但是我们仍然要用快乐的心情，因为主你已经降生为人来救赎我们。 Terima kasih untuk kekuatan dan juga pemeliharaan Tuhan hingga kami boleh sampai pada bulan Desember ini. 感谢主，主所赐给我们的力量，让我们仍然继续能够到这个年底，就是在这个圣诞节。 Karena kami mengakui tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. 主，我们承认，若是没有主，我们实在不能做什么。 Allah Immanuel yang menyertai hidup kami, kami bersyukur. 因为主，你是以马内利的上帝，你是与我们同在的上帝，我们感谢你。 Berkatilah hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan, Guru Injil Linda Sugiarto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 求主祝福你仆人，就是琳达传道，他要传讲主的信息。 Biarlah setiap kami boleh terus diperbaharui iman kami dan kami terus makin lagi mengasihi Tuhan. 让我们每一个人，我们的信心能够再一次被重新眺望起来。 Nikmatilah ibadah Natal kami pada saat ini ya Tuhan. 求主享受我们的敬拜、圣诞的崇拜。 Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan lewat puji-pujian penyembahan kami. 但愿主被高举，借助我们的崇拜。 Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. 只有奉耶稣基督的名，我们感恩。 Amin. Mari kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan. Boleh kita ambil Alkitab kita membuka Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. 我们要读一篇圣经，就是在马太福音第18章第1节到25节。 Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. 第1章第18节，第1章第18节。 Kelahiran Yesus Kristus. Bahasa Indonesia akan membacakannya ayat 18, kemudian Mandarin ayat 19, demikian seterusnya sampai dengan ayat 25. 我们从第18节用英语文，以后第19节用中文，一直轮换来念。 Mari. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 她丈夫约瑟是个义人，不愿意灵敏地羞辱她，想要暗暗地把她羞辱。 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 他要将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利放出来就是神与我们同在。 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 只是没有和他同房，
等他生了儿子，由古间做等他生了抬头的儿子，就给他起名叫耶稣。 Kita baca 2 kali ayat yang 23 bahasa Mandarin dan Indonesia. 我们一起来念2次，第23节。 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Amin. Allah Immanuel yang sudah lahir menyertai kita. 以马内利是上帝已经降生与我们同在。 Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kor Esther dengan judul Yui Hialiu, artinya ada sebuah hadiah. 我们有请以斯帖士办献唱，就是有一件礼物，请。 Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Linda Sugiarto dengan tema Immanuel. Setelah itu kita akan mendengarkan dan menyaksikan kesaksian pujian lewat permainan harmonika dari
forevergreen. 接下去神的使女要常讲主的信息，就是丽娜传道。请以后我们有口琴队，有长庆团契，要献唱的口琴队，请。Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita boleh berjumpa. 亲爱的弟兄姊妹平安，在主里面我们又再一次见面。 Ada yang spesial karena Natal pengurus komisi memberikan saya bando. 有一个很特别的节目各位的这个团契给我买了一个装饰品。 Kita akan menyambut Natal dengan sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan. 我们用欢喜感恩的心来庆祝我们的圣诞。 Sore ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Bapa, kami sediakan hati kami untuk firman. 主啊，我们的心预备好了，要领受你的话语。 Berfirmanlah kepada kami, 愿你对我们说话， urapi hamba-Mu yang kecil dan hina ini, 恩高你卑微的仆人， untuk menyampaikan kebenaran firman. 来传达你的真理。 Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, 愿圣灵恩高我们， supaya kami mengerti kebenaran-Mu, 让我们明白你的真 kami 理， menghidupinya, 实行它。 dan kami boleh mengimaninya sampai akhir hidup kami. 我们用信心领受走完这个人生的道路。 Berfirmanlah kepada kami 求 Tuhan, 你对我们说话， kami siap mendengar. 我们静听。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. 祷告奉耶稣基督的名字，阿门。 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 各位弟兄姊妹， ada sebagian orang atau orang tua yang kebingungan untuk memberi nama anaknya. 有一些父母当他们要给孩子取名的时候呢，他们不知道应该怎么取。 Mereka kadang-kadang harus membeli buku nama. 有些年轻的父母呢，就买了一本书，那边有很多的人的名字。 Mereka akan memilih dan ketika memilih memutuskan nama ini mereka punya harapan, punya doa. Nama anaknya ini akan seperti namanya dan hidup seperti nama yang diberikan. 所以呢，有专门写这个名字的书呢，这个要做爸爸妈妈的就看了有哪一个适合他们的婴孩，然后希望他们这个孩子呢能够照着这个名字的意义一生活下去。 Beberapa bulan atau beberapa minggu sudah disiapkan. 在孩子出生前几个礼拜、前几个月都已经预备好了名字。 Tetapi ada satu nama yang luar biasa. 有一个名字是非常特别的， Dia disebutkan 700 tahun sebelum dia lahir. 在这个婴孩还没有出生以前，在700年前，他的名字就已经被定下来了。 Ada tujuan khusus mengapa nama ini diberikan kepada sang bayi. 这个名字很早就被预定了，有它的重要的意义目的。 Nama inilah yang akan membawa perubahan yang besar atas nasib manusia di dalam dunia. 这个名字带来全人类命运的改变。 Kita akan bersama-sama merenungkan nama ini pada sore ini. 我们一同来思想这个名字。 Dari pembacaan kita tadi sudah disebutkan. 刚才我们读经已经读到了， Nama itu Immanuel. 这个名字就是以马内利。 700 tahun sebelum bayi ini lahir. 在婴孩降生之前的700年，这个名字就已经定了。 Kepada seorang nabi Allah memberitahukan. 神的一个仆人，一个先知来宣告这个名字， Dan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. 在上帝预定的时间里面， Bayi ini lahir dan kembali nama itu disebut dan artinya
就诞生了，给他名字就是恰恰700年前所定的。 Yesaya 7 ayat 14 以赛亚书第7章第14节， menyebutkan nama itu pertama kali. 第一次来讲述这个孩子的名字。 Langsung dibaca bahasa Mandarin saja. 在以赛亚书第7章，来看pasal 7 ya。 Pasal 7 ayat 以赛亚书第7章第ayat yang ke 14 ya。7章第14节，圣经说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。” 以马内利的意思就是神与人同在。 Saya akan bacakan dari mulai ayat 22 dari Matius pasal 1 sampai ayat 23. Saya bacakan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata-kata yang ditulis di dalam Yesaya persis yang disampaikan di dalam Matius tatkala malaikat bertemu dengan Yusuf. 先知以赛亚的预言，在耶稣基督降生的时候，在马太福音有天使来再次重述同样的信息。 Nama Immanuel artinya Allah menyertai kita. 以马内利的意思就是神与人与我们同在， Allah beserta kita. 神与我们同在。 Lalu apa artinya? Ada kata genap di situ. 这个应验这个字是什么意思呢？ Kata genap ini memiliki arti janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Dia selalu menggenapi janjinya. 这个应验的意思就是说，上帝所应许的成就了， Dia tidak lupa janjinya. 上帝没有忘记他的应许。 Apa yang dijanjikan 700 tahun yang lalu digenapi 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel. 700年前神所应许的，在700年之后呢，应验了。 Immanuel diutus oleh Allah dengan tujuan yang tertentu, 上帝差派以马内利是有固定的目的， dengan tujuan yang jelas. 非常清楚的用意。 Apa tujuan Allah menggenapi janjinya untuk manusia? 上帝为什么要这个成就他的这个应许呢？ Siapa itu Immanuel dan apa yang akan dikerjakan untuk manusia? 以马内利是谁？他将来要做什么呢？ Ayat 21 dari Matius pasal 1 sangat jelas di sana. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 21节，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Immanuel bukan sekedar lahir di dalam dunia, 以马内利不是单单在世上降生而已， tetapi dia menggenapi rencana penyelamatan Allah atas dosa manusia. 他的降生是要成就神拯救人罪恶的这个应许。 Dia menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa dan akibatnya kematian kekal. 以马内利降临是要解决人类所不能够解决的罪的问题。 Masalah terbesar manusia bukan karena tidak bisa makan, minum, atau memiliki segala sesuatu di dalam dunia. 人类最大的问题不是说没有得吃没有得穿， Tetapi masalah manusia adalah terpisah dari Allah Sang Pencipta 罪 karena 人 dosa. 最大的问题就是与神隔绝。 Dan kehadiran Immanuel adalah penggenapan janji Allah supaya manusia bebas dari hukuman dosa. 以马内利的降临就是要解决人的问题，解决人受到罪恶刑罚的这个问题。
kehadiran Immanuel di dalam dunia menghentikan murka Allah atas manusia yang berdosa. 以马内利的降临是要止息上帝对人类犯罪的震怒。 Manusia tidak memiliki daya untuk menyelamatkan dirinya. 人没有办法自救， Dan Immanuel diutus dengan tujuan yang sangat jelas. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 以马内利被神所差派，他的用意目的非常清楚，是要拯救人的罪恶。 Immanuel adalah perwujudan kasih Allah yang membebaskan manusia dari hukuman kekal. 以马内利的降生是显明神的爱，拯救人脱离上帝的刑罚。 Kelahiran Immanuel menggantikan dari hidup yang binasa menuju kehidupan yang kekal. 以马内利的降生就是让这个原来是要灭亡的生命朝 Dan 向 ini 永生。 jelas sekali dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. 约翰福音3章16节讲得非常清楚。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音3章16节说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。” Semua manusia mengusahakan supaya mendapatkan kekekalan yang bahagia. Semua agama mengajarkan itu. 世上的人、世上的宗教都在那边想办法，怎么样要得到这个永生。 Tetapi Tuhan datang sendiri melalui bayi Immanuel 2000 tahun yang lalu untuk bukan hanya menjanjikan keselamatan, tetapi dia memberikan keselamatan. 上帝不但应许救恩，上帝也赐下他的救恩，他亲自来到世界。 Kita bersyukur kalau kita boleh mengimani bahwa di dalam Kristus Sang Immanuel kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. 我们感谢神，因着对他的信心，我们能够得到永生，我们能够脱离罪恶的刑罚。 Apalagi arti Immanuel bagi kita manusia? 以马内利对我们人又有什么意义呢？ Yang kedua, Immanuel menunjukkan bahwa Allah mau menyatu dengan manusia. 第二个意义就告诉我们说，以马内利就是说，上帝要与人同在。 Arti dari Immanuel, Allah menyertai kita. 神与人同在， Dia bukan hanya mengunjungi kita, 他不但是来访问我们， tetapi Dia mau menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia, menjadi manusia, menghidupi kehidupan manusia. 他更是来到世界做人，跟人生活在一起，经历人所经历的。 Kelahiran Yesus, kelahiran Immanuel bukan dongeng. 耶稣基督降生不是一个神话， Tetapi sejarah Allah sendiri. 乃是上帝自己的历史。 Dia datang menyatu dengan manusia. 他来到世界与人同在， Dia lahir menjadi manusia, menjadi bayi, tumbuh, menjadi dewasa, sama seperti manusia. 神来到世界，经历人所经历的，由这个婴孩，然后成长，就像我们一样。 Karena dia manusia, dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. 因为他是人，所以他能够经历人，感受到人所感受的。 Dia mengalami hati yang sedih, 就像我们一样，他也 gembira, 经历忧伤、 lapar, 喜乐、饥饿、 haus, 口渴 dan lain sebagainya. 等等。 Dia pun juga pernah dicobai. 他也曾经被试探， Tetapi Alkitab mengatakan ada perbedaan. 但是圣经告诉我们说，他被试探跟我们被试探不一样。 Dia manusia yang sempurna dan tidak berdosa. 他是完全的人，没有犯罪。 Jelas sekali kalau kita membaca di dalam Matius tadi dikatakan berkali-kali dia dikandung oleh Roh Kudus. 马太福音告诉我们说，他是有圣灵怀孕，有圣灵感孕， Dia berbeda dengan manusia biasa. 他与你我不一样。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹，
dia tidak berdosa, sehingga dia berkuasa mengampuni dosa. 因为他无罪，所以他有权柄来饶恕我们。 Dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Kita bisa temukan di dalam Ibrani pasal 4. 希伯来书告诉我们说，他被试探，但是没有犯罪。 Allah menyertai kita. 神与我们人同在， Allah ada bagi kita. 神为我们， Dia menyatu dengan kita. 他与我们在一起。 Ketika pandemi corona melanda dunia, 当这个 corona 的疫情 begitu 泛滥的 banyak 时候， orang bertanya, di mana Allah? 多少人发出一个问题：神在哪里？ Kalau memang Allah ada, mengapa pandemi ini bisa melanda dan begitu banyak orang yang akhirnya meninggal? 假如神真的存在，为什么有这么多的人因为疫情而死亡呢？ Di mana Allah? 神在那里， Mengapa dia membiarkan penderitaan ini? 为什么他让人来受这些的痛苦？ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Immanuel datang ke dalam dunia tidak hanya menyelesaikan masalah pandemi, masalah penyakit, masalah penderitaan manusia. 以马内利的神来到世界，不是单单解决人的 corona 的问题， Tetapi kedatangannya jelas untuk menyelesaikan masalah kematian kekal. 以马内利的来到就是要解决人的灭亡、人的死的问题。 Orang yang tidak percaya kepada Immanuel, kepada Kristus, mereka terkena dampak corona, mereka terpapar corona. Tetapi orang Kristen juga kena. 没有相信耶稣的人遭受到疫情，信耶稣的人也同样经历同样的事， Apa yang membedakan? 分别在哪里呢？ Apakah bagi orang Kristen ketika dia terpapar corona dan bahkan ada sebagian keluarga meninggal, apakah Immanuel itu tidak ada lagi? 当基督徒因为疫情而死亡的时候，那是不是表示这个以马内利不存在呢？ Sekali lagi, saya ingin sampaikan seperti kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa menyatunya manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia di dalam Immanuel itu bukan hanya dibatasi oleh apa yang terjadi di dalam dunia. 我再次说，这个以马内利的降生，不是把人被这个一切的痛苦所捆绑、所局限。 Tetapi Immanuel ini mengerjakan suatu penyertaan, penyatuan sampai pada kekekalan. 以马内利的来到是要叫我们人与神能够永远同在。 Kelahiran, kematian, sampai dia kembali ke surga, semua dikerjakan supaya kembali menyatukan manusia dengan Bapa di surga, dengan Allah Sang Pencipta untuk selama-lamanya. 以马内利来到世界来做人，从婴孩做起，一直到他成长，到他死，到他复活，这一切他都是为我们人的永恒而做的。 Jadi sebenarnya penyatuan di dalam kekekalan itulah tujuan utama dari kehadiran Immanuel. 以马内利的来到，以马内利的出现，就是要叫我们人能够跟神能够在一起。 Yohanes 14约翰福音第14章， ayat yang saya akan membacakan ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. 约翰福音第14章第1到第3节。 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 主耶稣说：“你们心里不要忧愁，
你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已经告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去。我若去了，为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，也叫你们在那里。 supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah tujuan dari kehadiran Immanuel. 耶稣说：“我在那里，叫你们也在那里。”这就是以马内利降生来到世界的用意。 Penyertaannya kita tidak hanya bisa batasi, kita tidak sakit, kita tidak meninggal. Tidak, bukan itu. 他都同在，不是说我们不会生病，我们不会死亡。 Karena kita bisa sakit dan kita bisa mati. 我们虽然信耶稣，我们会生病，我们也会死亡。 Tetapi kekekalan itu yang dijanjikan bagi kita yang percaya kepada iman. 但是他对信靠他的人应许给我们永恒。 Dan yang terakhir, yang ketiga, 第三， Immanuel menyertai kita berbicara mengenai kualitas penyertaan Tuhan atas kita orang yang percaya. 以马内利与我们同在，第三个意义就是带给我们人生真正的生命的意义。 Saat Sang Immanuel berada di dalam dunia, dia terbatas. 当以马内利耶稣基督在世界上的时候，他受到局限， Penyertaannya terbatas. 他的同在是有限制的， Dia hanya ada di Yerusalem dan sekitarnya. 他只能够在耶路撒冷以及那附近的地方。 Orang-orang yang bersama-sama dengan dia pun terbatas. 与他同在一起的人们也是有限的。 Namun sesungguhnya 可是事实上， penyertaan Immanuel itu menembus ruang dan waktu. 以马内利神的同在超越时间和空间， Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 不被时间和空间所限制。 Dan jauh sebelum dia mati di atas kayu salib naik ke surga, dia sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. 早在耶稣基督还没有被钉死、还没有升天以前，他早已经说了。 Kembali kita melihat dari Yohanes pasal 14. 我们再看约翰福音第14章， Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 15到19节。 Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 约翰福音14章15到17节，耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们那里去。还有不多时候，世人不再见我，你们却要见我，因我活着，你们也要活着。” Dan ini adalah janji Tuhan Yesus untuk kedatangan Roh Kudus. 这是耶稣基督应许圣灵要被赐下。 Dan pada saat dia akan naik ke surga, diulangi lagi di dalam Matius 28, 19-20. Dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. 耶稣基督复活之后呢，他也说，在复活以前，他也说，我将与你们同在，直到世界的末了。 Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyatu dengan kita, diam di dalam kita. Dia yang akan menyertai kita. 他要赐下圣灵，圣灵住在我们里面，主与我们永远的同在， Menyertai di dalam segala keadaan. 在我们任何的境况当中，他都同在， Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. 还给我们力量， Dia akan memberikan penghiburan kepada kita.
安慰。 Pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada saat itu dikerjakan, disempurnakan oleh Roh Kudus. 耶稣基督的门徒当日所做的，由圣灵来成全， Menyertai kita untuk selama-lamanya. 永远与我们同在。 Puji Tuhan. 感谢上帝， Kita bersyukur 我们谢谢主， di dalam anugerah kita, Tuhan kita boleh mau melewati tahun 2021. 在神的恩典里面，我们度过，我们差不多要度完2021年， Tahun yang dikatakan tahun yang sangat berat, 这是一个非常沉重的一年， tahun yang sangat mencekam. 非常令人可怕的。 Orang begitu takut, tertekan, bahkan ada yang depresi 许多人受到压力， karena COVID-19. 因为 COVID-19。 Tetapi di sana kita melihat dengan mata iman kita. 但是我们信心的眼睛看见， Bagi kita orang-orang yang percaya, 对我们相信主的人， Yesus Immanuel 耶稣基督以马内利， melalui Roh Kudus menyertai kita. 借着圣灵与我们同在。 Ada sebagian dari kita yang harus Tuhan izinkan terpapar. 在我们中间有一些人，上帝许可他得到这个疫情， Kita berjuang untuk mempertahankan nyawa kita. 我们正在为我们的生命挣扎。 Ada di antara kita yang sembuh, 我们中间有一些人 tapi 病 ada 好 di 了， antara kita yang harus kembali ke surga. 也有一些人需要回到天家。 Penyertaan Tuhan cukup, 神的同在足够， bahkan berlimpah untuk kita. 足够有余与我们同在。 Bencana alam sekarang terjadi sangat mengerikan. 现在发生的天灾人祸，天灾也是很可怕的。 Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita, 当我们相信神与我们同在的时候， Allah menyertai kita, 他与我们同在， kita akan tetap kuat, kita akan tetap tegar menghadapinya karena ada Immanuel. 他会叫我们刚强，因为有以马内利的神。 Anugerah Tuhan bagi kita berlimpah. 神的恩典是足够有余。 Berapa 2 hari lagi kita akan lewati tahun ini. 再过几天，我们就要过圣诞节了， Kita sambut tahun 2022. 我们将结束21年，我们欢迎新的一年。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 我们也不知道前面要发生什 Kita 么事， tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. 我们也不需要知道， Tetapi kita harus tahu dan percaya. 但是我们应该知道，要相信 Immanuel itu 以马内利 akan menyertai kita. 与我们同在。 Allah yang menyertai kita itu dekat dengan kita. 与我们同在的神是跟我们那样的靠近， Dia akan menyertai kita selama-lamanya. 他永远与我们同在。 Immanuel. 以马内利， Allah menyertai kita. 神与我们人同在， Itulah janji Tuhan bagi kita yang percaya. 这就是他给我们每一个信他的人的应许。 Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. 圣诞快乐，上帝与我们同在。 Mohon pendeta Epi. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，主啊，在我们觉得有的时候前途茫茫的时候，我们不知道前面要发生什么事情，但是你告诉我们说，我们的前途在你的手中，我们只要安稳在那里面。我们谢谢你。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, di dalam pandemi 19, kami harus mengakui ada kalanya kami merasakan cemas, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari depan. Tapi Engkau memberitahu kepada kami tidak perlu tahu hari depan bagaimana. Yang kami harus tahu, Allah beserta kami di dalam Immanuel. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Sukimin dari Evergreen. Kita akan mendengarkannya. Shalom. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sukacita Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Puji syukur pada Tuhan, oleh anugerahnya kita diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama antar Komisi Wanita dengan Persekutuan Evergreen GSRI Kartini. Meski kita tidak bisa merayakan Natal bersama di gereja karena masalah pandemi PPKM, namun kita tetap bisa melalui jaringan internet. Kita dapat berkumpul bertatap muka, merayakan Natal bersama melalui laptop, komputer, atau HP. Puji Tuhan, melalui perayaan Natal kali ini, oleh firman-Nya, kita sekali lagi diingatkan kembali bahwa Yesus Allah Immanuel selalu menyertai kita. Di masa pandemi, di dalam keadaan apapun, kita tak perlu khawatir. Karena Allah Immanuel tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di samping kita. Semoga kiranya iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Yesus Tuhan boleh diperbarui melalui perayaan Natal bersama kali ini. Sekian, terima kasih. Untuk kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf Sukimin, 谢谢同工们的支持， Tuhan memberkati. 上帝祝福。 Saya akan membacakan warta pada sore hari ini. 我要读一点报告。 Kami mengucapkan terima kasih dari pengurus Komisi Wanita dan Evergreen. Mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Linda Sugiarto. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun Ibu melayani bersama keluarga. Tuhan pakai lebih berkuasa lagi. Amin. 我们有长青姐妹团契的这位，要谢谢您的传道，愿上帝祝福大一家人。 Yang kedua, Evergreen akan diadakan kembali pada tahun baru, yaitu Sabtu ketiga Januari 2022. 长青团契在1月份开始第3个礼拜六。 Ya, kiranya para Evergreen untuk memperhatikan hal ini dan 请大家注 menghadiri 意， via 也 Zoom. 来参加。 Yang ketiga, kebaktian kesaksian via Zoom akan diadakan pada tanggal 30 Desember hari Kamis pukul 3 sore. Setiap KW, Komisi KW yang mengadakan kesaksian, setiap orang diberikan waktu 3-4 menit. Sebaiknya ditulis lebih dahulu supaya tidak nervous, tidak gugup. 姐妹团契有见证晚会，就是在30号3点下午，请我们要见证的先吵一下，让我们不会感觉到很害怕。 Ya, biar kita mempersiapkan diri untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di tahun 2021 ini. 请我们大家预备，我们每一个人的见证，来面临这个迎接2022年。 Ya, demikian warta untuk Komisi Wanita dan Evergreen. Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan 大家一 menyanyikan 起站起来，我们要来唱 pujian PPK nomor 1 bagian belakang. Tiap orang patut tahu. 圣旧诗歌最后的那个第一首。 Mari kita yang sudah mengenal Immanuel Allah menyertai kita. Kita memberitahukan kepada semua orang. Dia orang该知道，dia orang该知道，dia orang该知道， Siapa
Immanuel的上帝。 Amin. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Priscilla Nepilina. 我们请领牧师来祝福。 Ya saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi pohon selamat dan sumber berkat kita. 让我们把我们的心对准那施活的泉源、万有之源、万福之本的上帝。但愿昨日、今日直到永远、永不改变的神，在疫情中仍然把喜乐、平安、满足赐下给爱神、敬畏神的人。 Kiranya Allah yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah di dalam pandemi ini tetap mencurahkan damai, sukacita, kepuasan kepada setiap orang yang mencintai Tuhan dan yang hormat kepada Tuhan. Amin. Amin. Cincua. Duduk. Kami dari pengurus Komisi Wanita dan Komisi Evergreen mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 姐妹团契的这位跟长青团契的这位，再次恭祝大家圣诞快